Terima kasih, Cikgu. Okey, gembira hari ni? Gembira. Bukan ceria? Ceria. Oh, ceria sungguh lah Sofia. Okey, untuk hari ni pelajaran tahun 5 Bahasa Melayu, tema kita masih sama, iaitu keindahan seni. Hari tu kita dah belajar tentang kuda kepang, lagi apa? Jenis-jenis tarian kan, ada tradisional, ada tak ingat tak? Ya. Hari ni kita nak belajar tentang makanan pula dalam seni warisan Melayu, iaitu pulut kuning. Biasa dengar pulut kuning? Warna apa pulut kuning? Pulut kuning warna kuning, tak warna biru pula kan? Kalau pulut kuning warna biru kita panggil dia pulut biru ada? Ada, so pulut kuning. Okey, sebelum kita meneruskan aktiviti seterusnya, Cikgu nak hari ni kamu dapat bersoal jawab dan memberi respon terhadap ayat tanya. Tahu ayat tanya? Ada berapa ayat tanya yang menunjukkan itu adalah satu ayat tanya? Ada perkataan apa yang menunjukkan itu adalah satu ayat tanya? Ada soal. Ada tanda soal, lagi apa? Ada menggunakan perkataan ka, kan? Apa contohnya? Pada manakah? Apakah? Di manakah? Berapakah? Apabila mana ada apabila? Ya? Bagaimanakah? Satu lagi. Siapakah? Yang ketujuh ada? Apakah? Dekada. Kah? Ada? Tak ada, dia ada 6. Apakah? Siapakah? Di manakah? Bilakah? Bagaimanakah? Berapakah? Okey, ada 6. Okey, seterusnya hari ini pembelajaran ini Cikgu nak pastikan kamu dapat membina dan menulis jawapan berdasarkan ayat tanya dengan betul. Nanti kita tengok mana ada ayat tanya yang sesuai, kamu boleh jawab ataupun tidak. Okey, sebagai permulaan dengan sisir, kita tengok tayangan video ini. Siapa tak mau keluar? Apa dia ni? Tengok. Di mana tengok? Tak ada apa pun. Tak nampak. Tak ada. Kalau awak tak nampak betul-betul, tak ada. Nampak tu. Dia nampak dia. Ada betul. Dan kami bawa telur tiga ni. Banyak lagi tu. Tapi yang nampak tinggal saja. Lain simpan dia. Ini yang mereka bawa. Ini yang mereka yang mereka bawa. Kalau saya ni, saya mulai lah. Jangan banyak lah. Habis kat rumah lah kan. 2 jam setengah. Okey, kita tengok dalam tu tadi ada gambar, ada bawa apa? Pulut
salah satu kepercayaan orang Melayu zaman dahulu. Sebenarnya itu adalah satu perbuatan yang tak baik dan tak agama lah. Dia panggil khurafat lah, percaya pada bohong. Tapi itu salah satu kegunaan kulit kuning yang digunakan oleh orang zaman dahulu. Okey, untuk seterusnya kita tengok dalam buku teks muka surat 102. Kamu tengok apa tajuk dia? Kegunaan kulit kuning atau kulit kuning adalah warisan bersama. Warisan bersama. Okey, kita mulakan Yasmin. Belum bacakan perenggan yang pertama. Kita baca dengan kuat. Mana memperhatikan neneknya menghias kulit kuning untuk dijadikan sebagai hantaran pertunangan ibu saudaranya. Mana bertanya kepada neneknya tentang kulit kuning tersebut. Okey, sambung Maria. Tak pernah bawa yang ada dalam pin. Kulit kuning merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu yang istimewa. Kulit kuning sering dihidangkan dalam majlis berkata Al-Quran, majlis perkahwinan dan majlis penduri. Selain menjadi hidangan keistimewa, kulit kuning juga dijadikan bunga pahang dalam majlis perkahwinan pada masa ini. Okey. Yang tadi yang perenggan pertama siapa baca? Kuat dah. Yasmin. Tengok dulu dah kuat nama Yasmin kan. Okey. Perenggan pertama Yasmin memastikan nenek menghias kulit kuning untuk dijadikan hantaran pertunangan ibu saudara. So dia bertanya kenapa nenek dia menghiaskan kulit kuning. Tengok dalam gambar kuning tu kulit tu dibentukkan segi empat. Kemudian juga perenggan seterusnya dibaca oleh Maria. Kulit kuning merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu yang istimewa. Bila ada satu makanan yang istimewa, ada kulit kuning tu maksudnya tuan tu sangat berbesar hati. Mesti dia ada hajat yang besar yang mungkin telah tercapai. Contohnya anak dia dapat 5A dalam PSA. Kan? Contohnya seperti Hadi dapat menjadi murid yang baik dan menguruskan badan. Ya. Mak dia dapat cemuri. Untuk macam tu dia sendiri kan? Okey, kemudian kulit kuning juga sering digunakan dalam majlis berkhatam Al-Quran, majlis perkahwinan dan majlis kenduri. Selain majlis yang istimewa, kulit juga dijadikan bunga paha. Bunga paha tu apa? Bunga paha kaki. Habis tu, bunga paha yang pengantin duduk kat pelamin cucuk-cucuk dengan ni, dia ada bunga. Nak tak tengok? Orang panggil bunga telur. Kan, aku bunga paha lah. Ada bunga, kemudian ada telur dia satu sampulkan. Itu sebenarnya bunga telur yang dipanggil bunga paha. Okey, seterusnya sambung Adam. Kulit kuning merupakan sebagai lambang kesyukuran bagi suatu kejayaan yang dicapai. Kulit kuning juga menjadi tanda penghargaan dan penghormatan daripada tuan rumah kepada para tetamu yang hadir dalam majlis yang diadakan. Okey, jadi kulit kuning itu sebagai lambang kesyukuran bagi satu kejayaan dicapai. Jadi bila kita rasa macam kita berjaya kan, kita rasa bersyukur, kita buat majlis, kita adakan makanan kulit kuning. Jadi orang tetamu yang ada tahulah, oh mesti tuan rumah ni sudah berhajat mencapai sesuatu kejayaan. Okey, seterusnya sambung mana kulit kuning warna dekat ni? Siapa nak baca lagi? Sofia. Kulit kuning diwarnakan dengan warna kuning kerana warna kuning merupakan warna derajat dan semua penghormatan yang tinggi. Menurut cerita orang tua-tua, kulit kuning menjadi sesuatu yang istimewa dalam kalangan masyarakat Melayu. Padahal kulit kuning merupakan budaya istimewa kalangan bangsawan pada zaman kegemilangan kesultanan Melayu Melaka. Oleh itu, tidak heranlah jika kulit kuning kini mengambil tempat menjadi terlebih dalam majlis tertentu yang diadakan. Okey Jadi kulit kuning menggunakan warna kuning, itu warna diraja. Zaman dahulu sebab zaman kesultanan, warna kuning itu hanya untuk kaum keluarga diraja. Jadi bila ada majlis diraja, barulah kulit itu dihidangkan, itu sebabnya berwarna kuning. Kemudian menurut cerita juga, hidangan kulit kuning ini adalah istimewa untuk golongan bangsawan. Apa itu golongan bangsawan? Golongan yang tinggi
yang hebat ataupun orang pangkat-pangkat zaman dahulu. Orang kaya-kaya, orang istana zaman dahulu dipanggil orang bangsawan, orang pangkat lah. Zaman sekarang pun panggil juga bangsawan itu orang keturunan raja, tengku-tengku, syair. Pernah dengar tak? Ada orang nama Tengku Mariam, Tengku Zainal Abidin, ada. Maksudnya ini golongan bangsawan lah. Atau Syarifah apa? Syarifah apa? Syarifah Sofia Al-Khudri. Oh boy, itu kumpulan bangsawan lah. Kemudian hidangan Pulut Kuning ini merupakan hidangan golongan bangsawan zaman Kesultanan Melaka. Jadi tidak heranlah Pulut Kuning ini mengambil tempat menggantikan kek dalam satu majlis tertentu. Jadi sekarang pun masyarakat kita dah sedar kita tak boleh mengikut budaya orang putih kan. Kalau ada majlis tu kita potong kek, betul tak? Selama ni jadi kena potong kek kan. Tiup lilin itu sebenarnya adalah apa? Budaya orang barat. Jadi kita cara budaya Melayu, adat Melayu kita gunakanlah Pulut Kuning untuk menyampaikan hajat. Jadi sekarang kita dah gunakan Pulut Kuning hias cantik-cantik macam dalam gambar kan. Macam dalam gambar cikgu tu ada tak? Ada tak? Tak ada nama tu. Hitam ke? Tu. Pulut Kuning, cantik kek dia. Ada gambar apa lagi dalam tu? Telur. Telur. Biasa pada Pulut Kuning ini. Apakah tujuan dan peranannya, adik? Apakah tujuan dan peranannya kek itu apa? Apakah tujuan dan peranannya kek? Tak lama ni mana ni? Okey, apakah tujuan dan peranannya Pulut Kuning dihias cantik? Anak tanya nenek dia kan? Okey, apa jawapan dia? Siapa boleh cari jawapan dia? Kita bincang dulu jawapan dia. Apa agaknya? Apakah tujuan kek itu dihias? Kita tengok dalam konteks. Untuk jadikan antara itu apa? Apa dia? Antara itu apa dia antara? Macam hadiah yang dibawa semasa majlis perkahwinan. Majlis yang bawa dekat bulan ada hiasan kan. Jadi kenapa dihias cantik sebagai apa? Hantaran dalam majlis perkahwinan. Siapa boleh jawab? Tulis dekat sini. Mariam, apa cepat sikit Mariam. Pulut Kuning dihias, coba bacakan jawapan dia. Pulut Kuning Dihias cantik untuk dijadikan. Dalam majlis. Okey. Perkahwinan. Okey. Jadi kenapakah kek dihias cantik? Sebagai apa? Untuk dijadikan hantaran dalam majlis, bukan untuk menjadikan. Untuk apa? Dijadikan. Untuk dijadikan hantaran dalam majlis perkahwinan. Itu kenapa kek itu dihias cantik. Seterusnya ada tak lagi ayat tanya di situ? Mengapakah Pulut Kuning itu diwarnakan dengan warna kuning? Ada tak? Okey. Mengapakah Pulut Kuning diwarnakan dengan warna kuning? Pulut Kuning diwarnakan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Mana? Cepat sikit. Kumpulan tu je. Kumpulan lain goyang kaki. Ayuh kaki. Lepas ni Elia. Elena. Pulut Kuning diwarnakan dengan warna kuning. Sofia jawab, Lena. Tak laki Lena. Muat dah. Kerana warna kuning
Ya Lena, sawal lagi Lena. Okey. Mengapakah pulut kuning diwarnakan kuning? Pulut kuning diwarnakan dengan warna kuning kerana warna kuning merupakan warna niaga dan simbol kehormatan negeri. Warna kuning hanyalah warna untuk diraja. Okey, seterusnya. Yang ketiga, apa dia? Di manakah pulut kuning ini sering dihidangkan? Di manakah pulut kuning sering dihidangkan? Pulut kuning sering dihidangkan dalam majlis perkataan Al-Quran, majlis perkahwinan dan majlis kenduri. Okey, siapa nak jawab? Okey, Alif, boleh dengan cepat. Allah Akbar. Okey. Pulut kuning Sering dihidangkan berkhatam KHK Al-Quran. Q terbuka. Okey. Lagi. Alhamdulillah selesai tuliskan majlis kenduri. Okey, sekali lagi, di manakah pulut kuning sering dihidangkan? Okey, berkatan ni boleh tak? Berkatan. Berkatan. Kau berkatan? Hajat juga tu kan, budak lelaki. Jadi mak dia pun boleh lah juga menyediakan pulut kuning. Okey, akhirnya soalan yang keempat. Apa istimewanya pulut kuning ni? Hidangan pulut kuning merupakan hidangan istimewa golongan bangsawan pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, siapa boleh jawab? Belakang juga Sofia, India tak boleh tulis ke? Jangan tungging-tungging sangat. Lagunya. Okey, hidangan pulut kuning apa? Hidangan pulut kuning merupakan hidangan istimewa golongan bangsawan pada golongan istimewa golongan bangsawan. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Melayu Melaka. Okey, zaman Kesultanan zaman dulu lah. Okey, tengok sekali lagi. Apakah keistimewaan pulut kuning dalam masyarakat Islam Bangsa Melayu? Hidangan pulut kuning merupakan hidangan istimewa golongan bangsawan pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sekali lagi kita buat ulasan. Sekali lagi. Tengok apakah tujuan dan peranan pulut kuning ini hias cantik? Pulut kuning hias cantik untuk menjaga hantaran dalam majlis perkahwinan. Apakah tujuan kedua? Sabar. Mengapakah pulut kuning diwarnakan dengan warna kuning? Pulut kuning diwarnakan dengan warna kuning kerana warna kuning merupakan warna diraja
Di manakah pulut kuning ini sering dihidangkan? Yang terakhir, apakah keistimewaan pulut kuning dalam masyarakat Melayu? Soalan pemahaman, ada pelajaran pemahaman. Okey, makan kita tajuk apa tadi? Pulut kuning warisan berzaman. Muka surat 102. Kita jawab soalan pemahaman. Salurkan soalan dan salurkan jawapannya di bawah. Gariskan dengan warna biru. Cepat sikit Cepat sekarang, cepat sikit. Cikgu dah dalam masa 5 minit siap. Mana yang soalan satu Kali ini depannya. Tulis tajuk, jangan lupa tarik. Latihan muka surat tulis. Jawapan tarik dan jawapan biru. Bisa? Jawapan gariskan dengan warna biru. Apa ni? Ada yang tak tulis map ni. Dah? Ini lamanya hijau lah. Okey, soalan kedua. Mengapakah pulut kuning diwarnakan dengan warna kuning? Okey, siap?
Okey. Soalan ketiga. Di manakah pulut kuning ini sering dihidangkan? Apakah keistimewaan pulut kuning dalam masyarakat Melayu? Okey, cepat sikit kita salin. Apakah keistimewaan pulut kuning dalam masyarakat Melayu? Okey, habis? Okey. Dah habis Okey Baik. Sebenarnya pulut kuning ni selain daripada apakah keistimewaan, bila lagi agaknya boleh digunakan? Selain daripada majlis pembekantan tu. Bila? Apa lagi? Majlis hari jadi ataupun majlis hari biasa kan, meraihkan saudara mara yang dah datang. Boleh juga kita hidangkan pulut kuning Okey, sebagai penutup. Belum tutup lagi. Sebagai penutup, sekali lagi kita apa? Tengok video menggunakan pulut kuning dalam perubatan tradisi Melayu zaman